Assalamualaikum, nama saya Nur Amalina binti Saufi. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Ainana Suha binti Wan Ruslan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Sharmila binti Zahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Abu Patrisha binti Tuku Azmi. Saya Khairun Shazlin binti Ruslan. Terdapat dua objektif dalam kumpulan kami. Yang pertama ialah mengetahui kebaikan dan keburukan aplikasi gadget untuk semua peringkat umur. Yang kedua, mengenal pasti bagaimana aplikasi gadget mempengaruhi nilai kepribadian institusi keluarga. Di sini saya ingin terangkan tentang kebaikan dan keburukan akibat menggunakan aplikasi gadget secara berlebihan. Antara kebaikannya ialah maklumat dapat diperoleh dengan mudah. Dengan adanya kemudahan internet, maklumat lebih mudah diteroka dengan menggunakan gadget melalui capaian jalur lebar tanpa batasan waktu. Pengguna boleh menggunakan internet melalui telefon pintar untuk mengakses maklumat dengan lebih cepat dan pantas. Kedua ialah memudahkan perhubungan. Oleh sebab perkembangan teknologi maklumat, jurang digital antara penduduk luar dan bandar telah dapat dikurangkan. Syarikat-syarikat komunikasi telah menyediakan capaian tanpa wayar di kawasan luar bandar dan luar bandar untuk memudahkan komunikasi. Maklumat terkini dapat disebarkan secara menyeluruh kepada setiap lapisan masyarakat. Yang ketiga, menjana pendapatan. Masyarakat dapat melibatkan diri dalam perniagaan di atas talian iaitu online. Pengiklanan mengenai produk dan perkhidmatan boleh dilakukan hanya dalam beberapa saat melalui email, WhatsApp dan Instagram dan lain-lain juga. Peniaga dapat menjimatkan masa dan dapat mengurangkan kos operasi dengan adanya kemudahan internet. Keburukan aplikasi gadget pula ialah kebanyakan masyarakat kita seolah-olah tidak mempedulikan perihal keluarga masing-masing kerana leka bermain telefon pintar. Kedua, menghabiskan masa yang lapang dan hari cuti bukan untuk keluarga tetapi untuk melayari internet. Yang ketiga, selain daripada itu, ibu bapa menghiraukan anak-anak sehinggakan anak-anak berasa terabai dan kurang mendapat kasih sayang. Seterusnya, masa mereka akan banyak dihabiskan dengan bermain game, melayari internet seperti Facebook, Instagram, TikTok dan memuat turun lagu-lagu. Dengan itu, mereka akan mengabaikan semua kerja rumah dan kerja sekolah yang perlu disiapkan. Bagi kalangan pelajar sekolah, penggunaan telefon bimbit selalunya mendatangkan keburukan di mana pelajaran mereka boleh terjejas sekiranya masa yang diperuntukkan untuk mengulang kaji pelajaran telah diganti dengan bermain telefon pintar. Pelajar-pelajar sukar untuk memberi tumpuan sepenuhnya di dalam kelas kerana tidak mendapat tidur yang mencukupi disebabkan leka bermain telefon bimbit di waktu malam. Menerangkan mengenai cartagan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kumpulan kami untuk menyiapkan projek ini dalam tempoh masa 4 minggu. Okey, pada minggu pertama iaitu 10 hari bulan 9 2020, pensyarah kami telah menghantar tugasan ini melalui grup WhatsApp. Kumpulan kami telah bersetuju untuk memilih tajuk projek bagaimana aplikasi gadget dapat mempengaruhi nilai kepribadian institusi keluarga pada masa kini. Pada hari tersebut juga, kumpulan kami telah berbincang bersama-sama mengenai bentuk projek dan merangka projek yang sesuai dengan membuat video untuk menerangkan kepada umum mengenai tajuk kumpulan kami iaitu bagaimana aplikasi gadget dapat mempengaruhi nilai kepribadian institusi keluarga pada masa kini. Kumpulan kami juga ingin mengedarkan flyers kepada semua orang di atas talian melalui WhatsApp, Telegram, WhatsApp, Instagram dan email. Kumpulan kami berpendapat untuk menukarkan tajuk asal kepada tajuk baru iaitu kurangkan penggunaan aplikasi gadget yang berlebihan, dan tajuk baru kami telah dipersetujui oleh pensyarah khusus kami. Ini akan menyenangkan kumpulan kami untuk
mencari maklumat di atas talian, dan kumpulan kami hanya memilih untuk menekankan tentang kesan-kesan penggunaan gadget yang berlebihan. Pada minggu kedua pula, 13/11/2020, pada hari Ahad, Ketua Kumpulan kami telah membahagikan tugas kepada setiap ahli kumpulan dengan peranan masing-masing. Tugasan yang diberikan kepada 5 orang iaitu sebagai pencari maklumat ialah Nur Amalina dan ahli kumpulan lain. Merakam video pula ialah Aina Nasuha dan Nur Amalina. Mengedit video pula ialah Khairun Shazli, manakala membuat flyers ialah Nur Syamila dan menyiapkan report ialah Hawa dan ahli kumpulan yang lain. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan yang baik dalam menyiapkan tugasan projek ini. Setiap ahli kumpulan sudah diberitahu sekiranya apa-apa yang tidak faham tentang tugas yang diberikan atau perlu dibuat, sila tanya dalam grup WhatsApp. Selain itu juga, ahli kumpulan yang lain turut mencari maklumat tentang tajuk kumpulan kami bersama-sama bagi menjimatkan masa semasa pencarian maklumat ini. Pada minggu ini juga, kumpulan kami telah memulakan proses untuk menyiapkan projek kami. Pada minggu ketiga iaitu 24/9/2020, proses untuk menyiapkan projek kami diteruskan. Pada minggu ini, kumpulan kami mula mengedarkan flyers kepada umum di atas talian iaitu di WhatsApp, Instagram dan email. Kami telah mendapat sambutan yang positif dari ahli keluarga, saudara mara, rakan-rakan apabila mengedarkan flyers ini kepada mereka. Mereka juga mula menyedari bahawa apakah kesan apabila menggunakan aplikasi gadget yang berlebihan dalam institusi kekeluargaan. Selain itu juga, pada minggu ini kami sekumpulan mula membuat video dan menceritakan tentang kesan penggunaan aplikasi gadget yang berlebihan dalam rakaman video tersebut. Selepas video kami dirakamkan oleh Khairun Shazlin yang ditugaskan untuk mengedit video, memulakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Manakala Hawa dan ahli kumpulan yang lain juga memulakan untuk menyiapkan laporan. Walaupun masing-masing sibuk untuk menyiapkan tugasan dalam laporan itu, kami tetap akan memastikan Khairul Shazlin tidak keseorangan dalam menyiapkan untuk mengedit video kumpulan kami. Akhir sekali, pada minggu yang keempat, masa yang berbaki sebelum sampai tarikh untuk menghantar laporan dan video kumpulan kami kepada pesyarah, kami sekumpulan membuat double check untuk memastikan semua yang dinyatakan dalam laporan dan video adalah selari. Pada minggu ini juga, segala penambahbaikan dilakukan untuk memastikan semua dalam keadaan teratur dan tersusun. Pada tarikh 11 hingga 17 Oktober 2020, kami diharuskan untuk menghantar laporan projek dan video projek di grup Telegram kepada pesyarah khusus kami, dan kumpulan kami menyerahkan projek ini pada 15 hari bulan 10 2020 kepada pesyarah khusus kami. Dijalankan oleh kami. Yang pertama, menyediakan template mengenai implikasi gadget terhadap institusi keluarga. Yang kedua, kumpulan kami memilih cara untuk bagaimana mengedarkan template ini secara bersemuka atau secara atas talian kepada kenalan dan kepada umum. Kumpulan kami memilih mengedarkan template ini secara atas talian kerana mengikut isu semasa yang sedang dialami oleh negara, iaitu COVID-19, yang tidak boleh berkumpul secara beramai-ramai. Yang ketiga, pamphlet dikongsi kepada kenalan secara atas talian seperti di WhatsApp, Instagram, Facebook dan email. Kami memilih Instagram kerana golongan muda, golongan remaja ramai yang bermain Instagram. Jadi apabila mereka lihat, dapatlah sedikit memberi kesan kepada mereka apa kesan gadget, apa kesan berlebihan bermain gadget. Yang keempat, mereka akan menerima dan membaca pamphlet yang telah kami kongsikan. Malah mereka juga turut menghantar kepada kenalan yang lain. Dan apa yang kami dapat feedback daripada pamphlet yang dikongsikan oleh kami, semuanya feedback yang positif, yang
seterusnya, yang last sekali, kumpulan kami telah mendapat audio, video dan pandangan yang positif daripada mereka. Ada yang membuat video tentang kesannya ke atas pamphlet yang kami telah dikongsikan. Saya akan menerangkan mengenai hasil kempen yang telah kami jalankan. Okey, yang pertama ialah kumpulan kami telah memilih platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, blog dan sebagainya. Dan kami telah melakukan perkongsian mengenai implikasi negatif penggunaan gadget yang berlebihan terhadap institusi kekeluargaan. Dan perkongsian kami telah mendapat feedback ataupun maklum balas yang begitu positif daripada masyarakat. Antaranya ada yang komen mengenai pengalaman mereka dan mereka seperti tersentak lalu tersedar apabila membaca perkongsian yang telah kami kongsikan di media sosial. Selain itu ada juga masyarakat yang telah kongsikan apa yang kami kongsikan itu kepada orang lain. Okey, dari segi kenapa kami memilih platform social media ialah kerana kami mendapati bahawa social media ini tidak hanya tertumpu kepada satu golongan tetapi ia lebih menyeluruh di mana golongan dewasa, muda, tua dan sebagainya. Dan ini akan menyebarluaskan lagi kempen kami kepada mereka secara lebih dekat. Okey, seterusnya kami telah mengadakan beberapa helaian flyers kepada masyarakat. Okey. Antara feedback yang kami dapat ialah ada juga masyarakat yang terus baca di depan kami dan mereka seperti berterima kasih kepada kami kerana mereka berasa mula tersedar yang mereka telah pun selama ini telah pun mementingkan gadget daripada keluarga sendiri. Dan ada juga yang berkongsi flyers kami itu di media sosial. Sepertinya mereka membuat status flyers kami dan secara tidak langsung ia juga dapat menyebarkan kepada masyarakat yang lain. Okey. Selain itu, impak yang positif ini bukan hanya dari segi maklum balas seperti itu, tetapi ada juga masyarakat yang telah menghantar video kepada kami di mana beliau telah menceritakan tentang pengalaman beliau sebelum membaca perkongsian kami di social media, di mana mereka seperti tersedar yang selama ini gadget itu menjadi keutamaan dan apabila selepas daripada mereka melihat perkongsian kami di social media, mereka mula berubah dan mementingkan keluarga lagi. Selain itu, impak yang positif ini juga tidak hanya memberi kesan yang positif kepada masyarakat, malah kepada diri saya sendiri, di mana saya mula menasihati adik-adik saya kerana saya melihat mereka seperti banyak meluangkan masa dengan gadget dan saya mula menasihati mereka dan hasil daripada apa yang saya nasihati, saya melihat mereka lebih banyak meluangkan masa bersama seperti bergurau, berbual bersama-sama dan sebagainya. Dan yang pentingnya mereka tidak lagi menggunakan gadget secara berlebihan. Kesimpulannya adalah teknologi boleh membawa kesan positif ataupun negatif terhadap institusi kekeluargaan. Kewujudan kedua-dua kesan tersebut adalah bergantung kepada tujuan dan cara bagaimana pengguna mengaplikasikan teknologi, sama ada dengan cara yang betul maupun salah dan sesuai ataupun tidak sesuai dengan menggunakan aplikasi gadget tersebut. Internet sendiri tidak boleh membezakan mana yang benar ataupun yang salah. Dengan itu, dalam kekeluargaan perlu mempunyai akal dan fikiran untuk menilai apa boleh dilakukan dan apa tidak boleh dilakukan melalui teknologi. Oleh itu, para ibu bapa haruslah sentiasa melihat apa tujuan aktiviti anak-anak
di mana mereka berada. Ini bagi tujuan untuk mengelakkan anak-anak mereka dan golongan para kini, remaja di zaman kini, supaya tidak menggunakan aplikasi gadget secara berlebihan.